Bismillahirrahmanirrahim. Benar, Perhimpunan Agung Perwakilan tahun kali kedua, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra tahun 2021 sisi 2020-2023 pada hari ini 23 Januari 2022 bersamaan 19 Jamadil Akhir 1443 Hijrah. Slogan bersih bermoral adalah prinsip Parti Putra. Runtuhnya sebuah negara, penyalahguna kuasa, pecah amanah kerana tiada prinsip itu bersih serta bermoral. Jadi saya amat berbangga dengan slogan yang diciptakan oleh Datuk Berduka Ibrahim Ali ini. Memang kena dengan tempatnya. Saya menyokong. Maka amat jelas dan tepat prinsip bersih bermoral itu perlu ditanam di dalam jiwa semua pemimpin negara. Oleh itu semua pemimpin Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra jangan sekadar hanya kata-kata. Kita perlu tunjukkan putra mampu membawa perubahan di dalam negara demi agama, bangsa dan tanah air, iaitu konsep Abata. Terbalik dengan kes rasuah penyelenggaraan wang negara disonglap dan dilesapkan dengan jumlah yang amat dahsyat sehingga tiada rasa malu, sedangkan perbuatan tersebut juga membawa kemusnahan dan merosakkan parti yang mereka wakili. Jadi inilah sekiranya jadi pemimpin, kita buat kerja yang tak betul, terbalik sekali dengan parti yang kita wakili. Ini kita perlu hati-hati tuan-tuan. Sebagai Parti Putra, kita menolak segala kemungkaran, rasuah besar-besaran, penyalaan guna kuasa. Kita tolak. Dalam waktu yang sama, hutang negara yang telah difahamkan mencecah 1.3 trilion. 1.3 trilion yang benar-benar dahsyat. Tuan-tuan, mengikut petunjuk dan tanda yang telah berlaku di negara-negara lain, dengan jumlah yang besar itu 1.3 trilion, itu boleh membawa malapetaka sekiranya tidak dapat diatasi. Negara akan mundur. Adakah tuan-tuan bersedia untuk menyokong pemimpin seperti ini? Tepuk dada tanya selera tuan-tuan. Jangan jadi penyokong ikutan-ikutan sembrono. Jadi maka dengan itu kami Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra menyokong penuh ucapan dasar Presiden Putra Malaysia Datuk Paduka Datuk Dr. Ibrahim Ali, Presiden Putra Malaysia, atas cadangan Akta Sabotaj Ekonomi Negara. Saya pun dah tak tahu pemimpin mulia pening kepala apa nak gunakan akta lagi terhadap mereka-mereka yang selalu terlepas atas kesalahan dan kerosakan penyalaan guna kuasa ataupun rasuah di saat ini. Kalau kita sebagai Parti Putra baru yang tidak dapat mengekang kegiatan-kegiatan ini, alangkah malunya kita negara Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Amat malu tuan-tuan. Jadi saya menyokong penuh Akta Sabotaj Ekonomi Negara bagi menghentikan segala jenis jenayah yang mengancam keselamatan negara dan sememangnya atas keselamatan negeri. ISA macam saya nak cadangkan mewujudkan semula lah ISA ini. Nampak-nampaknya banyak yang kebal lah. Kalau rakyat ditangkap je, buat kesalahan sikit tangkap. Kalau mereka-mereka di pihak kayangan, semua terlepas. Walaupun mencuri ataupun terpalit dengan kegiatan rasuah secara besar-besaran. Jadi saya tak mau banyak mengulas.
Seperti yang saya ucapkan tadi, ramai pembahas-pembahas dari Parti Putra yang mewakili setiap negeri telah membahaskannya. Jadi kami Putra akan tentang mereka-mereka yang cuba meruntuhkan institusi Raja Melayu, Islam sebagai agama rasmi, iaitu hak-hak orang Melayu. Perlembagaan Persekutuan perlu dipertahan. Pasal 151, pasal 152, 153 perlu dipertahankan. Walau bagaimanapun perhatian kaum-kaum lain diambil kira. Bukan hanya kepada yang inginkan sokongan untuk meraih undi sehingga menyedari harta hasil negara, reserve Melayu dan sebagainya habis dikerjakan. Daripada 64% reserve Melayu, sehingga kini hanya tinggal 12%, tuan-tuan. Mungkin lepas ni ada anak cucu kita akan datang. Kalau kita tak kekal, anak cucu kita duduk dalam kotak, tuan-tuan. Hati-hati. Hati-hati dalam perkara ini, agar kita menyokong penuh dasar ucapan Datuk Presiden untuk membawa satu wadah baru. Biar apa pun mereka kata mengenai Putra tetap berada untuk menjadi sebagai satu parti terkos, akan mencari atau memberi pandangan dan sebagainya untuk menjadikan negara Malaysia lebih baik. Mengenai keratusan hutan-hutan simpan yang hutan-hutan simpan pun telah diceroboi oleh katil-katil, suruhan-suruhan orang-orang yang berkuasa, tangan-tangan gaib. Semestinya diambil berat, dan ianya perlukan kelulusan EIA, iaitu Environment Impact Assessment. Kesan itu penilaian kesan sekitaran. Ini lebih kita dapat akan menjaga alam sekitar kita, di mana pencerobohan skala besar telah berlaku. Jadi kita menyokong penuh dasar ucapan Datuk Presiden. Kebanyakan apa yang telah saya dapati, pembahas-pembahas telah memberi perkara-perkara yang sama. Jadi saya tak mahu ulas banyak. Cuma saya nak menyatakan di sini, untuk kita menangani isu dan menaikkan lagi bagaimana Parti Putra ini lebih dikenali, lebih disayangi oleh daripada rakyat ataupun orang ramai daripada masyarakat. Saya ada usul yang saya cuba nak ketengahkan. Wakil rakyat adalah wakil masyarakat. Setiap wakil rakyat wajib mendengar, memperlalusi dan sedia bertindak dengan kadar segera. Contohnya berlaku banjir, sebaliknya wakil rakyat siap siaga dan bersedia sebarang kemungkinan jika berlakunya banjir. Menggerakkan unit-unit sukarelawan dan dana bantuan dari segi barangan dan logistik. Wakil rakyat kena peka terhadap isu-isu semasa dan menjadi orang pertama yang memperjuangkan inspirasi dan suara-suara rakyat yang merintih dan mengeluh kesan dari ketidakadilan dan kezaliman pemimpin. Gerakkan generasi Y dan Z mendetek Putra dengan lebih produktif dan berkesan agar Putra mempunyai pelapis akan datang. Buat satu garis panduan serta SOP agar Putra terus diurus takbir lebih mantap dan berkesan di setiap daerah dan negeri. Setiap pemimpin Putra wajib dilengkapkan dengan ilmu, visi dan misi Putra. Cadangan perancangan Putra Negeri Johor. Kemas kini AJK tertinggi, ketua-ketua bahagian dan cawangan. Memperkasakan tugas-tugas dan tanggungjawab AJK tertinggi dan juga ketua-ketua bahagian dan cawangan. KPI dan result oriented adalah kayu pengukur setiap AJK tertinggi, ketua bahagian dan cawangan. Menubuhkan tim atau unit pidato untuk membantu jentera pilihan raya dan task force untuk hebahan rakyat. Menubuhkan unit IT dan media agresif dan peka hal dan isu-isu semasa. Merancang, merangka dan melaksanakan aktiviti-aktiviti
kemasyarakatan bagi memperkenalkan Parti Putra di seluruh negeri, menubuhkan dan memperkasakan biro aduan, personal approach dan membina hubungan yang sangat baik dengan masyarakat, menubuhkan biro ekonomi dan merangka serta merancang membangunkan ekonomi masyarakat, ilmu dan pendidikan yang berterusan kepada AJK tertinggi, ketua bahagian dan cawangan visi dan misi Putra, merangka, merancang dan melaksanakan aktiviti ekonomi bagi mengumpul political fund parti, membina dan memperkukuhkan hubungan baik dengan pengamal media dan TV. Jadi di situ saya ada usul-usul yang perlu kita wujudkan di setiap bahagian dan cawangan, dan kita perlu perkukuhkan lagi menarik lebih ramai anak-anak muda di luar sana untuk mengenali Putra dengan lebih dekat. Itulah usul saya daripada negeri Johor. Kemudian saya ada satu lagi isu. Kalau nak ikutkan Johor ni, kalau balak bertimba-timba kan. Tapi baru-baru ni kita dapat tahu pula PRN Johor telah dibubar. Jadi ini adalah satu lagi tanggungjawab yang perlu kita beri perhatian. Seperti apa yang Datuk Dr. Paduka Ibrahim Ali ada menyebut, kita tak mahu, rasanya macam, kalau kata-kata beliau tu saya rasa macam beliau tidak mahu bertanding, tidak mahu ada meletakkan calon. Tetapi di sini saya dapat maklumat yang satu berita baik, tuan-tuan. Ini saya harap berikan tepukanlah kepada beliau, iaitu Datuk Profesor Datuk Kamaruzzaman Dr. Kamaruzzaman bin Haji Didi sebagai Badan Perhubungan Negeri Johor ingin bertanding di Dun Semerah. Beritahu kan? Kenapa kita mau bertanding? Tidak, Putra. Kerana kita menunjukkan komitmen dan komitmen untuk bertanding Putra. Jadi saya minta di sini yang berbahagia Datuk editi dan ketua-ketua editi tertinggi memberi penilaian kepada maklum balas daripada Datuk Profesor Kamaruzzaman tadi mengenai calon di Dun Semerah. So dengan itu segala bahagian di Johor Bahru dan juga semua cawangan sekiranya ada dalam bahagian Johor Bahru memberikan kerjasama lah, dan kita akan melihat apakah penilaian editi terhadap tawaran untuk calon tersebut. Jadi yang lebih menggembirakan saya, kita telah pun ada sebuah pejabat di Parlimen Seri Gading, tuan-tuan. Kita ada pejabat tanpa meminta pertolongan daripada pihak mana-mana. Itu adalah hasil usaha daripada Datuk Profesor Kamaruzzaman. Tidak, Profesor. Tidak, Profesor. InsyaAllah sekiranya diberkati, sekiranya ada rezeki, maka akan terdiri lagi sebuah pejabat gerakan di Kulai. Kita tak payah tunggu siapa-siapa, tuan. Kita tak payah tunggu siapa-siapa. Kita jalan terus. Jangan lihat yang kiri berada di belakang.
Jangan dengar apa orang yang kata. Kita jalan terus. Kiranya ada kemampuan daripada tuan-tuan, boleh buka pejabat-pejabat gerakan sebagai memperkenalkan putra sebuah parti yang bersih dan bermoral. Hidup Putra Johor. Pembahas bagi pihak pengunjung mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan hadirin sekalian dan juga kepada ADT dan juga pengurusi tetap. Kami amat berbangga dengan ADT yang berada di atas kerana memberi komitmen dan memberi tunjuk ajar serta semangat yang baik di kalangan ketua-ketua cawangan, ketua-ketua bahagian dan sebagainya. Dan sekiranya saya ada cara yang kurang baik ataupun tingkah laku, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Ini adalah kali pertama saya naik ke pentas dalam perhimpunan perwakilan bagi kali kedua. Ini balik kali pertama saya berucap dalam dewan yang besar ini. Walaupun kaki saya goyang, Datuk, walaupun kaki saya menggetar, tapi sampai saya ingin menyampaikan hasrat ucapan dasar Presiden, dan saya sebagai pembahas perlu memberi kupasan yang baik untuk kita menjadi menaikkan lagi wadah bangsa kita di atas titik Parti Putra, iaitu kita terus menyokong penuh dasar ucapan Datuk Presiden Paduka Muhammad Ali. Jadi saya dengan ini Datuk, saya rasa tak ada apa lagi yang saya nak sampaikan. Cuma saya mengucapkan terima kasih dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam diucapkan kepada wakil daripada Johor, Tuan Ismail bin Nekmah.